British masuk sebab Sultan yang ajak. Kan? Jadi kalau kita nak salahkan British masuk, kita kena salahkan Sultan yang ajak. Kan? Jadi sikap feudal juga yang aku cuba serang melalui esei ni lah. Kemudian berkaitan dengan soalan bocor yang ni aku dah explain tadi, dan seterusnya tentang tragedi MH370. Yang ni aku cuba melihat dari sudut analisis wacana ataupun orang panggil sebagai discourse analysis. Apabila kita time MH370 hilang, waktu Raja Bomoh pergi ke KLIA apa semua tu, macam mana kita punya respon? Kita akan mengatakan bahawa this is bullshit. Ini bullshit, mengarut, kan? Dan bagi aku, dan juga berdasarkan perbincangan aku dengan Imran, ini satu sikap yang sangat menarik. Sebab kenapa kita terus menghukum sesuatu sebagai mengarut tanpa kita, Islamis kata tabayyun. Tanpa kita mengetahui apa yang sebenarnya dia buat. Dan aku cuba melihat benda ni dari sudut betapa minda kita menilai sesuatu dengan cara manusia moden tau. Dan moden ini bukan bermaksud pakai baju round neck ataupun guna handphone dan sebagainya, bukan. Tetapi moden sebagai satu diskurs merupakan ciri-ciri bagaimana kita melihat benda yang fit dengan beberapa set of assumption, benda tu benar. Kalau tak fit dengan assumption ni, benda tu confirm salah, kan? Jadi kenapa perlu kita persoalkan benda ni? Perlu kita persoalkan benda ni sebab tendensi kita, terutamanya selepas pemodenan dan juga penteknologian Mahathir, tendensi kita untuk melihat benda-benda yang selain daripada scientific method, selain daripada technological objective ini sebagai benda yang cenderung kepada kesalahan. Dan ini akan bawa lebih banyak implikasi. Sebagai contoh, attitude kita terhadap sastra, attitude kita terhadap spirituality, attitude kita terhadap sumber ilmu selain daripada sumber-sumber science experience, kan? Sebab dalam Islam at least kita ada 3 sumber ilmu: science experience, hissi, kita ada rationality, akal, dan kita juga ada khabar sadiq, kan? Mana kita nak letak penaklukan deduktif kalau kita melihat dunia dari sudut induktif? Mana kita nak letak benda spirituality, gnosis ataupun makrifah kalau kita melihat dunia dengan neraca scientific method, menghukum benda yang tidak sebati dengan scientific method sebagai salah? Sebab so aku cuba persoalkan attitude ini. Kenapa kita terus mempersoalkan sikap ini tanpa memahami apa yang cuba dia sampaikan? Terpisah daripada persoalan sama ada dia betul, dia salah, dia syirik, dia tak syirik. Itu yang aku cuba sampaikan lah melalui esei ni. Baik. Kemudian seterusnya adalah yang terakhir. Yang terakhir adalah esei yang aku bantai Sarul Hamid di Malaysian Insider baru-baru ni tentang kenapa apabila dia membawa UiTM ke Perhimpunan Agung UMNO adalah satu kesalahan moral. Jadi itulah yang aku masukkan di sini. Maka itu sahaja. Ada apa-apa soalan ataupun komen, jadi aku sangatlah berharap kalau korang nak beli buku ni, sebab aku pun tengah kumpul duit nak kahwin. Jadi itulah dia. Nak tanya, dalam buku ni tengok macam esei, more on the proposition dan you keluarkan argument lah kan? Yes. You ada beritahu tak? Sebab kita tengok permasalahan ni kalau banyak dalam wacana ilmu ke dalam bincangan, kita kadang-kadang kita beritahu lah, tapi kita tak beritahu macam ethics, kita lebih pada school of thought lah, the methods kan. Itu macam kita cakap tadi sastra ke whatever ke, contoh you ada terang tak? Macam saya tahu you very ideological punya ni, you ada tulis tak macam okay, kita ambil sastra,
Adakah meaning tu inside the text ataupun dia dalam teks macam Han cakap ke, on Derrida cakap ke, dramatic dia ke? Sebab bagi pendapat saya, kalau sastra is a riddle of consciousness. Even the Quran is a sastra. Jadi how you raise consciousness, lagi tinggi consciousness, lagi tinggi you faham. Itulah orang falsafah, dia memikir dia nak dapat dia nak portray the God wisdom tu kan, nak dapat kan. Dalam buku tu you ada tulis tak cara method untuk membantu yang lain nak memahami sesuatu yang lagi tinggi? You ada tulis tak? Itu soalan dia. Method untuk memahami sesuatu, method hermeneutik apa semua memang tak ada dalam ni. Memang tak ada dalam ni. Lebih daripada kisaran kisah, kajian kisah. Yes. Jadi cancel tadi. Tapi buku yang seterusnya ada method tak? Buku yang seterusnya bukan tentang method hermeneutik lah. InsyaAllah buku yang seterusnya adalah huraian syarah syarah dan juga beberapa kritikan terhadap Rawls. So doakan siaplah insyaAllah. Jadi yang itu aku akan huraikan tentang method, tapi bukan method dari sudut hermeneutik, tapi method falsafah politik. Method falsafah, method yes. Aristotle dia 8 tu bla bla dia sikit lah. Yes, method macam mana falsafah politik barat moden memahami sesuatu. Kita beli buku nombor 2, nombor 1 tak boleh. Kalau nak cancel Ada nak beritahu kan? Kalau boleh tanya. Ada. Selalu ada soalan yang kita tak? Ya, tujuan tulis buku ni? Tujuan tulis buku ni sebenarnya Tujuan yang betul-betul lah, yang estetik lah. tujuan estetik. Yang estetik, maknanya Yang estetik. Yang estetik lah. Ni kat bubuan, estetik betul-betul ni. Yang estetik nak mencapai makrifah. Gnosis lah. Gnosis. Gnosis dalam dunia kajian lah. Dalam macam mana you melihat the phenomenology lah. Tujuan yang betul-betul tulis buku ni adalah yang pertama yang macam aku dah sebut tadi, iaitu aku tak puas hati melihat macam mana orang Malaysia melihat isu dengan cara yang superficial. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku nak cuba offer satu penulisan yang lebih mendasar dalam penakulan kita terhadap sesuatu isu. Itu saja. Dan kebanyakan daripada esei ni semua dah dipublish di tempat lain, tapi semua tu aku tak ambil copy paste masuk dalam ni lah. Semua tu aku expand sebelum masuk ke dalam ni. So itu lah, kadang-kadang bila kita tengok tulisan kita yang lama-lama, kita akan rasa kelakar kan. Jadi kita kena expand. Tesis Ben Ali kan. Okey, pasal soal moral. Soalan aku, siapa yang menentukan moral? Tuhan. Kalau Tuhan itu baik siapa? Ini soalan metaetik. Kan? Sebagai contoh, kita mengatakan bahawa dalam tradisi yang berbeza, kita ada justification yang berbeza untuk mengatakan benda ni bermoral ataupun benda ni tak bermoral. Tapi kalau kita melihat dari sudut metaetik, satu tingkat lebih tinggi, macam mana kita nak tahu mana satu justifikasi yang betul dan mana satu justifikasi yang tidak sah? Kan? Jadi itu satu persoalan yang dikira sebagai sangat banyak dibahaskan dalam tradisi barat, kan? Dan dalam tradisi barat, kebanyakan daripada mereka selain daripada orang-orang yang lebih bersifat spiritual, contohnya Alasdair MacIntyre apa semua, kebanyakan yang sekular akan lebih sampai kepada metod yang bersifat persetujuan di peringkat ontologi. Jadi persetujuan di peringkat ontologi ni bermaksud contohnya Rawls dalam political liberalism, apabila dia mengatakan bahawa apakah political conception yang boleh diterima oleh semua comprehensive doctrine, kan? Jadi kita hanya boleh menerima prinsip-prinsip yang mungkin prinsip itu tidak dipersetujui secara bersama. Ini bukan coexistence, tetapi boleh dijustifikasi dengan cara yang berbeza dalam comprehensive doctrine yang berbeza, kan? Jadi tapi akhir sekali ini semua akan membawa kembali kepada persoalan
saling bersetuju dengan metod penghujahan ataupun tidak, kan? Jadi falsafah barat setakat Rawls, kan, dan perbahasan metaetik, dia sampai ke setakat itu. Kalau kita nak pergi lebih tinggi, tak nak kita kena sampai ke peringkat spirituality. Kita kena sampai ke peringkat apa yang dibahaskan oleh tasawuf. Yang ni kenapa kita menjadi baik dan apa relationship menjadi baik itu dengan kita punya roh, soul, kan? Dan apa relationship antara macam mana nak define benda yang baik dengan tabiat soul itu sendiri. Jadi itu adalah pembahasan yang lebih tinggi yang mungkin boleh dipersetujui oleh semua orang, tetapi kalau tidak ada persetujuan, kita masih boleh mengatakan method itu stand. Jadi maka soalan Ustaz tadi, siapa yang define baik itu, siapa yang define sama ada moral ataupun tidak itu, saya lebih cenderung kepada pandangan Mu'tazilah. Tu bukan. Macam sumber morality boleh dicapai dengan akal yang tidak dibantu oleh wahyu. Walaupun akal itu tidak ada bantuan wahyu dan sebagainya, tapi dia boleh mencapai sumber morality. Kerana ini boleh dijustifikasi berdasarkan method Rawls. Yang ni semua orang walaupun ada justifikasi berbeza, kan, akan tetap ada beberapa benda yang termasuk dalam, orang kata apa, kalau dalam Kant tu dia panggil sebagai categorical imperative, termasuk dalam benda yang ethically wrong secara kategori. Benda ini disebabkan oleh tidak secara universal adalah salah, maka benda ni adalah salah. Jadi contoh membunuh adalah salah. Itu satu dari sudut persetujuan. Yang kedua, kalau kita melihat dari sudut spiritual sekalipun, kan, bagaimana pencarian spiritual, walaupun orang itu tidak ada preconceived idea yang datang daripada wahyu yang transcendent dan sebagainya, akhir sekali dia tetap akan merasakan dalam consciousness dia bahawa ada benda yang kalau dia buat benda ni, dia akan regret. Dia akan merasakan benda ni salah. The fact that dia boleh regret merupakan satu benda, merupakan satu hakikat bahawa dia telah go against tendency of dia punya soul. Dan the fact that dia rasa seronok ataupun dia rasa selesa selepas dia buat benda yang baik merupakan satu benda yang menambah kepada dia punya soul selepas dia buat benda yang baik. Jadi biarpun tidak ada bantuan wahyu, dengan akal sahaja manusia masih boleh mencapai peringkat tu. Dan ni sangat dipengaruhi oleh Ibn Tufail lah. Jadi saya harap menjawab lah soalan tu. Ya, sebab soalan timbul moral dengan baik buruk tu kan. Sebab kita contoh, sebab undang-undang dia kena ada moral kan. Sekarang ni undang-undang tu dia sejagat, dia tak kira agama apa. Tapi moral tu kadang dilibatkan pada pegangan agama tertentu. Kalau orang Islam, dia akan memaksa moral dia diterima oleh orang bukan Islam. Tapi kalau negara itu diperintah oleh orang Kristian, dia akan memaksa pula orang Islam mengikut moral itu. Jadi macam mana kita nak cakap bila soal moral dia boleh pergi pada keadilan tu? Faham maksud dia? Dia tak masuk kan? Jadi kena soul, okey, soul tu soul siapa? Aku ke engkau ke? Mungkin aku punya rasa dengan Rosli lain kan? Sebab pengalaman Rosli yang orang yang tak berapa nampak dengan aku yang nampak bahkan bawa kereta laju-laju, dia lain tau dia punya rasa tu kan. Sebab tu aku bangkitkan moral tu siapa tentukan. Kalau kita kata soul, okey, soul tu siapa? Apakah pemerintah menentukan moral, maka itulah moral yang diiktiraf, ataupun sebenarnya macam mana? Itu soalan. So maknanya kalau nak bincang daripada sudut struktur politik, kan, dari sudut struktur politik, kalau bagi aku yang paling convincing setakat ini adalah perbahasan political liberalism lah daripada Rawls. Sebab kita tidak boleh nafikan bahawa wujudnya banyak komprehensif doktrin yang berbeza apa semua. Maka benda yang hanya boleh dijustifikasi secara moral untuk menjadi asas-asas kepada perlembagaan, asas political conception yang dia sebut sebagai political conception itu adalah
prinsip yang mungkin tidak terdapat dalam semua komparatif doktrin, tetapi boleh dicapai dengan jalan justification dalam metod setiap komparatif doktrin, whatever that is. Jadi kalau kita nak mencapai kepada apa benda yang perlu dicapai itu, kita kena fikir lebih sikit lah apa benda prinsip tu, kan? Jadi ini soalan yang sangat relevan dalam konteks Malaysia. Sebab kita tahu bahawa ada kecenderungan untuk pemerintah Islam paksakan kepada orang lain. Bahkan pemerintah Sunni paksakan ke atas penganut Syiah, kan? Jadi dan itu kembali balik kepada persoalan awal kita tadi. Kenapa pemahaman teoretikal itu penting selain daripada pemahaman undang-undang secara praktikal? So itulah jawapan saya. Saya pun tak tahu apa prinsip tu. Undang-undang dengan moral tentang dulu lah. Bagi saya moral dulu. Moral dulu undang-undang. Sebab atas undang-undang berdiri atas moral. Undang-undang berdiri atas moral. Moral tidak boleh berdiri atas undang-undang. Tapi undang-undang ditafsirkan dengan moral. Macam mana? Kalau moral berdiri atas undang-undang, itu tidak lagi akan menjadi morality. Kan? Morality lagi tinggi lah. Morality wajib lagi tinggi daripada undang-undang. Jadi kita kena rakyat LGBT. Betul. Saya setuju. Tapi saya setuju. Bila kita sebut meraihkan, apa maksud meraihkan? Adakah kita membenarkan dari sudut tidak ada diskriminasi ataupun kita menggunakan state machinery untuk menyokong? So itu adalah satu spektrum yang luas. Macam mana kita nak meraihkan? Kan? Jadi sebab masalah di Malaysia adalah lebih dahsyat daripada tu. Masalah di Malaysia adalah kita nak mengiktiraf orang LGBT sebagai equal dengan orang lain before the law pun susah, kan? Maka persoalan-persoalan macam ni memang wajar kita bawa kepada masyarakat. Tapi kalau ni pendapat saya rasa undang-undang dulu. Macam mana? Undang-undang dulu bawa moral. Dia konseptualnya by mathematical sequence. Barang ni tak boleh tengok siapa nombor 1, siapa nombor 2. Tapi dia kronologi, kalau on the match kita ambil Fibonacci atau manifold. So law adalah kulit, moral adalah isi. Contoh dia datang kulit durian dulu, baru isi durian tu membesar. Ini pendapat saya. Sebab kalau kita ambil fenomenologi manifesting of order. First datang order dulu. Lepas tu order tu dia membesar, baru order tu dibentuk, baru ada law, baru ada moral. Ini pendapat saya. Kalau macam tadi saudara Azman dengan Ustaz bersetuju moral dulu baru law, saya bersetuju law dulu baru moral. Tapi dalam bentuk mathematical order, sebab ni mainstream on the mindscape. Barang ni manifold kan. Kalau kita tengok maths pun dia bukannya 1, 2, 3, 4. Dia ada 1/2, 1/3, 1. Ni this is a landscape dalam minda lah. So barang ni manifold. Dia partially dulu law partially setengah, yang ni partially setengah. Contoh macam Tajaliat dia belajar dua-dua tu serentak. Orang tanya Nurullah dengan Nur Muhammad mana dulu, tapi dia serentak, tapi dia setengah-setengah. Satu isi satu kulit. Ni pada pendapat saya kalau mengikut ontological lah. Saya rasa law dulu kot. Dia kulit, tapi kulit tu datang pada isi. Kulit tu logik lah. Kulit lu Logik lah. Logik Bukan logik I teach my maths logik lah. Ini pure Mu'tazilah. Ontologically, morality memang tak boleh wujud tanpa order. Kan? Sebab moral apa? Tanpa order. Tanpa order. Sebab benda ni dibahaskan oleh banyak orang tak? Banyak. Justice mustahil wujud tanpa power ataupun tanpa penguasaan daripada satu sovereign. Betul. Kan? Jadi kita tidak boleh define benda ni adil ataupun tak kalau tidak ada sovereign. Kan? Tetapi kita harus tengok definisi itu berada di peringkat kewujudan yang mana satu. Kan? Sebab kalau kita melihat dari sudut ontologi, benda yang wujud secara kita boleh nampak, kan? Memang kita boleh mengatakan bahawa the definition of what is just and what is unjust can only be ascertained bila kita ada sovereign yang akan enforce, yang akan define secara jelas, kan? Structural meaning, kan? Tetapi di sudut yang melampaui ontologi kewujudan law itu sendiri, kan? Nak tak nak, manusia tetap memiliki morality yang akan tetap memiliki idea morality yang manusia tetap akan mengatakan ini adil ataupun ini tak adil, biarpun tidak ada definisi ini adil ataupun ini tidak adil, kan?
Jadi apa maksud jadi aku rasa kita tidak bertelingkah. Betul. Tapi kita hanya berbicara di peringkat kewujudan yang berbeza. Kan? So itu lah. Dia macam Islam dengan sosialisme kan. Setengah-setengah. Matematik banyak kan. Kalau orang kata satu, kita boleh buat 1/7 tambah 2/7 tambah the last 7/7 is 1. Tapi ada orang kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau order Fibonacci, benda tu jadi 1, 2, 5, 8, 12. Order ellipse order lain. Sebab itu mathematical, senang nak cerita order kan. Dia ada Fourier series pula. Nanti lebih logik. Saya bagi tak boleh nak on the sequence apa dulu. Kalau kita dalam bahasa language, kalau nak language lagi tinggi kita pakai binary, tapi kalau dalam language tu boleh pakai hexa je kan. Dia ada 7 segment. On the digital fundamental kan. So itu pendapat saya. Tapi kita tak terlanggar, tapi kita cuma nak Saling pukul-pukulkan. Terima kasih lah. Ni satu perbincangan yang bagus bagi saya. Saya pun puas hati dengan jawapan Cik Osman. Cik kahwin lagi? Oh tak tu Ana. Cik ni. Tak mencapai tahap ayatullah lagi. Rahman apa bagi aku bila cakap intelektual dia kena terusan cakap dengan jargon dan adalah salah masyarakat sebab tak pandai. Bagi aku tu sebab aku nampak dalam arti kata lain Nabi tu lagi mulia ke sini. Oh dia. Nabi lagi mulia mana? Tak. Sebab Nabi tu bijak. Betul. Bijak. Dia lebih bijak lah daripada segala Islam. Betul. Aku lama tak